1 diberi Gx sama dengan ni, X tak sama dengan Q. Lepas tu ungkapkan P dalam sebutan Q dan cari fungsi songsan Gx dalam sebutan P. So dia nak P dalam Q. Kalau tengok apa kaitan P dengan Q. So X tak sama dengan Q. So X tak sama dengan Q kenapa? Sebab bawah tak boleh sama dengan kosong. Jadi A 1 tadi 3X tolak P sama dengan kosong. Jadi 3X sama dengan P, X sama dengan P per 3. Di mana bawah tak boleh sama dengan kosong. So, X tak sama dengan P per 3. X tak sama dengan Q. Jadi, P per 3 sama dengan Q. Dia kata ungkapkan P. Jadi, dia nak tahu P sama dengan apalah. So, P sama dengan 3Q. So, fungsi songsan dalam sebutan P. So, Gx sama dengan K bawah ni. So, Gx sama dengan 2X tolak 5 per 3X tolak P. Bila kita nak buat fungsi songsan inverse matrix, first kali kita kena buat samakan dengan Y. Lepas samakan dengan Y, kita kena cari X. So, ni cara dia kalau fungsi songsan. So, kita ambil semua ni samakan dengan Y. So, 2X tolak 5 per 3X tolak P sama dengan sama dengan Y. So, kita nak cari X. So, kita buat kita P. Okey, buat sikit lah. So, 2X tolak 5 sama dengan Y. 3X tolak P. Betul, kita darab tepi. So, kita kembangkan 2X tolak 5 sama dengan 3XY tolak YP. Kita nak cari X. So, X kena kumpul setempat. Jadi, 2X tolak 3XY sama dengan, sini bawa pergi sini, negatif 5 bawa pergi belah kanan jadi positif. So, positif 5 tolak YP. So, negatif YP tambah 5 sama jugalah dengan 5 tolak YP. So, sekarang ni kita nak cari X. So, kita nak cari X, kita keluarkan X. 2 tolak 3Y sama dengan 5 tolak YP. Jadi, X sama dengan 5 tolak YP per 2 tolak 3Y. So, sekarang kita dah jumpa X. Jadi, G negatif 1Y. Tadi Gx kan. So, dalam in term of Y, 5 tolak YP per 2 tolak 3Y. Jadi, G negatif 1X. Sebab kita nak X, apa yang kita buat? Kita gantikan semua Y dengan X. So, sama dengan 5 tolak Y ni X kan. So, XP ataupun PX pun boleh. Per dengan 2 tolak 3X. So, inilah dia punya fungsi songsan. 2 diberi G N tolak 1X sama dengan ni, X tak sama dengan K. Tentukan nilai N dengan membandingkan G. Ok, dia suruh compare G negatif 1 dengan G N tolak 1 yang diberikan. So, G negatif 1X adalah ni lah. So, G N tolak 1 X sama dengan PX tolak 5 per 3X tolak 2. Ok, jadi kalau kita tengok ni 5 tolak PS ni, kalau kita tukar tempat, okay, G negatif 1X, G negatif 1X sama juga dengan, kalau kita tukar tempat, negatif PX tambah 5 per negatif 3X tambah 2. Ataupun kita, kalau kita nak tambah negatif atas bawah, kiranya, kalau kita nak jadikan dia positif, kita darab semua dengan atas semua darab dengan negatif 1, bawah pun darab dengan negatif 1. So, kita dapat PX tolak 5 per bawah ni akan jadi 3X tolak 2. Di mana kita tengok yang ni dengan ni adalah sama. Jadi, N tolak 1, alamak mana tulis ni? N tolak 1 sama dengan negatif 1. N sama dengan negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Jadi, sekarang ni N sama dengan 0. Dia kata lepas tu find value of K. Cari K. X tak sama dengan K. Sama dengan konsep tadi. Dia tak boleh per dengan 0. Jadi 3X tolak 2 sama dengan 0. 3X sama dengan 2.
buat kita Px sama dengan 2/3. Jadi kita tahu X tak boleh sama dengan kosong, tak boleh sama dengan 2, tak boleh sama dengan 2/3. Jadi K sama dengan 2/3. Okay. B, apakah syarat ke atas P supaya G sama dengan G inverse? So, ni Gx sama dengan 2x tolak 5 per 3x tolak P, betul? Jadi, G negatif 1x tadi yang kita kira tadi, kita dapat 5 tolak Px per 2 tolak Gx. Ataupun bila kita terbalikkan tadi, kita pergi depan tadi kan, kita dapat negatif Px tambah 5 per negatif 3x tambah 2. So, kita nak positifkan darab semua dengan negatif 1. So, Px tolak 5 per 3x tolak 2. So, kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak susun bentuk yang sama. X dengan X kat depan, ni dengan ni kat depan. Kalau kita tengok, ni 2x sama dengan Px. Nampak tak? 2x sama dengan Px. P sama dengan 2. Kalau kita tengok dekat bawah pun 3x tolak P, yang ni 3x tolak 2. So dia kata apakah syarat ke atas P supaya G sama dengan G songsang. So P kita mesti sama dengan 2. Kalau P sama dengan 2, so Gx sama dengan G negatif 1x. Okay. 2, cari julat bagi X bagi, okay, dia bagi ni dan ni. Selesaikan ketaksamaan. So, kita kena buat satu-satu lah. 5 lagi kecil daripada 2, X kuasa 2 tambah X tambah 4. So, 2X kuasa 4 tambah X tambah 4 tolak 5. Okay. Tengok ni kawasan 2X kuasa 2 ni kawasan yang lagi besar. So, ni mesti kawasan yang lagi besar. So, 2X kuasa 2 tambah X tolak 1 lagi besar dari. So, kita pun faktorkan. Cara senang, kalau nampak boleh terus buat. Kalau tak nampak ataupun kita nak cepat, just guna kalkulator je, guna mode equation lah. So, kalau kita faktorkan ni, kita nampak 2 ni boleh jadi 2 darab 1. Sini pun 1 darab 1. So, 2 darab 1. Di mana 1 darab 1? Untuk jadikan positif, mestilah 2 darab 1 dapat 2. 1 darab 1 dapat 1. Sini mesti negatif, barulah 2 tolak 1 dapat 1. So, 2x tolak 1. 2x tolak 1 dengan x tambah 1. So, yang ni yang pertama. Okay, yang kedua, 2x kuasa 2 tambah x tambah 4 lagi kecil dari 10. So, 2x kuasa 2 tambah x. So, 10 pindah jadi negatif 10. 2x kuasa 2 tambah x tolak 6 lagi kecil dari 0. So, ni pun sama. Okay, tunjuklah kalau guna. Okay, just pergi menu, pergi mode EQN lah. Depends guna kalkulator mana. Kalau yang ni EQN dekat sini, tekan alpha A ataupun guna EQN, pilih degree dia 2. So, 2x kuasa 2 1 negatif 6. So, kita dapat 3/2 dengan negatif 2. So, kita dapat di sini 3/2 dengan negatif 2, betul? So, bila kita susun ni, 3/2 ni yang bawah ni akan naik atas jadi 2x. So, dia positif, sini mesti negatif. So, negatif 2, sini akan jadi x tambah 2. Sebab ni adalah jawapan daripada yang ni. Ni kosong ni. Okay. 2x tolak 3 sama dengan kosong. So, x sama dengan 3/2 lah. Okay, so sekarang kita dah dapat ni. Macam mana kita nak cari nilai? So, senang kita plot. So, ni 2x tolak 1 ni kita dapat basically 1/2 dengan ni adalah negatif 1. Tu 1/2 dengan negatif 1. Yang ni kita dapat 3/2. Mana hilang ni? 3/2 dengan negatif 2. So, kita plot dekat satu garis lurus semua nilai-nilai yang kita ada. So, ni negatif 2. Negatif 1. So, dia mesti ada kosong dulu. Kita ada 3/2 dengan ni 1/2 kan. 1/2 lagi besar. 3/2 lagi besar. 1/2. 3/2. So, kita plot satu-satu. Yang ni lagi besar dari kosong. Kena ingat, kalau lagi besar daripada kosong, dia kawasan luar. Okay. So, 1/2 dengan negatif 1. 1/2 kat sini. Okay, saya buat 1/2. 1/2 dengan negatif 1 dekat sini. Bila besar dia, area luar dia macam ni lah kan. Kalau besar, dia kawasan luar.
Kalau lagi kecil, dia kawasan dalam. Sekarang dia kawasan luar. So, dia menghala ke luar. Ni pun menghala ke luar. Ni yang pertama. Okey. Yang ni 3/2 dengan negatif 2. So, 3/2 ni, okey. Bila bulat tak dalam, maksudnya tak ada sama dengan. Bila ada dalam, maksudnya sama dengan. Ni 3/2 dengan negatif 2. So, kita tahu dia lagi kecil. Bila lagi kecil, dia ke dalam. Dia ke dalam. Maksudnya daripada sini ke sini. Ataupun nak lorekkan pun boleh. Okey, ni kawasan ni. Yang ni pula kawasan dia macam ni. Jadi, kita punya ketaksamaan adalah ketaksamaan yang bertindan. So, ketaksamaan yang bertindan. Okey. So, kalau tengok ni yang bertindan ni adalah kawasan sini sampai sini. Sini sampai sini. Tapi jangan lupa yang nampak yang bulat hitam dengan bulat putih ni. Jadi, dia punya sini X ni dekat kawasan ni X berada di antara negatif 2. Negatif 2 ni ada macam ni. Dan yang ni negatif 1. Dan dekat sini yang bertindan ni O. X berada di antara sini adalah bulat putih yang tak ada hitam ni. So, 1/2 yang ni adalah 3/2. 3. Cari nilai P dan Q bagi persamaan ni. Okey. Okey. So, punca kuasa 2 tolak 1. P tambah Q 2 sama dengan 5. So, dia suruh cari apa ni, dia nak P dengan Q. So, kita buat satu side dulu. Kita kembangkan. Set 2 darab P dapat P set 2 negatif 1. Okay, set 2 darab Q. Okay, darab Q set 2. Jadi, Q set 2 kuasa 2. So, negatif 1 darab P dapat tolak P. Negatif 1 darab Q set 2. Negatif Q set 2. So, P set 2. Ni ada set 2. Ni ada set 2. Jadi, kita dapat P tolak Q set 2. So, yang ni kita ada Q set 2 kuasa 2. Kita dapat 2. Yang ni tolak P. Okay, so kita ada P tolak Q set 2. Yang ni kita ada tambah 2Q tolak P. So, kita nak bandingkan dengan sebelah sini. So, sini kita ada 5 tolak set 8. Jadi, 5 tolak set 8. Set 8 ni sama dengan 4 darab 2. So, 5 tolak 4 ni sama dengan 2 kuasa 2. Betul? Jadi, kita boleh keluarkan 2. Ataupun macam ni. Okey. Dia macam ni. Set 2 kuasa 2 darab set 2. Sama dengan 5 tolak 2 set 2. Jadi, kita boleh bandingkan. Nampak? P tolak Q sama dengan. Nampak yang ada depan set 2 ni. So, P tolak Q sama dengan negatif 2. So, yang depan ni pula 2Q tolak P sama dengan 5. So, nak buat apa? Persamaan serentak lah. Ni 1, ni 2. Senang kita hapuskan je. Sini 2Q tolak. Okay. So, P sama dengan negatif 2 tambah Q. So, kita ganti dekat sini. 2Q tolak P tadi negatif 2 tambah Q sama dengan 5. 2Q negatif darab negatif tambah 2. Negatif darab Q tolak Q sama dengan 5. Jadi, Q sama dengan 2Q tolak Q. 2 pindah sini jadi tolak. 5 tolak 2 sama dengan 3. Jadi, Q sama dengan 3. P sama dengan negatif 2 tambah 3 dapat 1. Jadi, Q sama dengan 3. P sama dengan 1. Dia berkait tak? Jadi, P sama dengan 3. Q sama dengan 1. Okay, B. Cari nilai P yang memuaskan persamaan berikut. Jadi, sekarang ni kita ada log P. Nampak? Asas tak sama. Ni log P. Ni log Q. Kalau kita nak gabungkan, kita kena samakan log. Okay. Kalau tengok ni log PQ, PQ. P dengan Q ni, kalau kita gabung, dia boleh jadi PQ juga. So, kita tukarkan jadi log PQ. Okay. So, sekarang ni, yang dua ni kita bawa sebelah lagi satu. Kita nak selesaikan ni je supaya kita boleh gabung. Okay, kita tukar jadi log PQ asas dia. 3
per log. Okey, cara dia kalau kita ada log AB, kita nak tukar log C sama dengan log C, ambil yang belakang per log C, ambil yang depan ni macam ni lah. So sini akan jadi log, kita nak tukar log PQ betul. Yang belakang ni adalah PQ, yang depan adalah P, log PQ P. Okey. Tambah yang atas ni 3 per log PQ. Belakang dia PQ, atas ni log PQ Q. So 2 dah bawa pergi tepi, 5P tolak 2. Okey. So log PQ sama dengan 1. Ni pun sama dengan 1. So dia macam ni. Bila kita bahagi 3 bahagi dengan 1 per 2, contoh, bila kita bahagikan pecahan sama juga dengan kita darab terbalik. So 1 per 2 akan jadi darab 2 per 1. So samalah konsep dengan ni. Ni 1 per something. So dia akan darab dengan atas. Dia akan jadi 3 log PQ P. Lama P. Tambah yang ni akan jadi 3 log PQ Q sama dengan 5P tolak 2. Okey. Jadi bila kita bawa pergi depan, log PQ P kuasa 3 tambah log PQ Q kuasa 3 sama dengan 5P tolak 2. So kalau tengok ni, kita boleh gabungkan log PQ. So dia akan jadi, bila tambah kita akan darab P kuasa 3 Q kuasa 3 sama dengan 5P tolak 2. So log PQ, yang ni akan jadi PQ kuasa 3, 5P tolak 2. 3 boleh bawa pergi depan. 3 log PQ sama dengan 5P tolak 2. So ni jadi 1. 3 sama dengan 5P tolak 2. So 3 sama dengan 5P tolak 2. 5P sama dengan 2 bawa pergi tepi, 3 tambah 2, 5P sama dengan 5. P sama dengan 1. Jadi soalan ni nak nilai P, betul tak? So dah settle. 4. A. Tentukan sama ada persamaan berikut adalah sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah atau bukan. Jadi kita tahulah bila apa yang dia maksudkan dengan persamaan linear. Persamaan linear ni kuasa paling tinggi mestilah kuasa 1 je. Okey. Jadi kalau tengok ni, tiba-tiba ada Z kuasa 2. Bila Z kuasa 2, maksudnya dia ni bukan persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah lah. Kenapa? Sebab Z ni kuasa 2. Ataupun kita kata ada pemboleh ubah yang berkuasa 2. Okey. B. Selesaikan sistem persamaan linear berikut dan jelaskan hasil dapatan. Okey. Jadi sekarang kita tengok kita dah ada Y. Y tolak Z sama dengan negatif 2. Di mana X dah hilang. Kalau kita nak buat persamaan linear, mula-mula kita kena hilangkan satu pemboleh ubah. So, kita guna persamaan kedua dengan ketiga ni untuk kita buang X. So, kalau tengok X ini, X ni 1X. X sama dengan 1X. Ni negatif 2X. So, kita samakan X. Samakan depan ni, nombor depan ni, perkali dia. So X ni kita jadi, yang persamaan 2 ni kita darab dengan 2 sebab kita nak jadi X dia 2X. So bila kita darab 2, so 2X, 2 darab negatif Y dapat negatif 2Y, tambah 5Z darab 2 dapat 10Z sama dengan 4. Okay. So yang ni pula 2X negatif 2X tambah 2Y tolak 10Z sama dengan 6. Jadi untuk hapuskan X ni kita kena, macam mana nak hapuskan 2? Kalau kita tolak 2 tolak negatif 2, dia akan tambah jadi 4X. Kita nak jadikan X kosong, so kita tambah. Jadi 2X tambah tolak jadi kosong. Tapi yang ni pun negatif 2Y, negatif 2Y tambah 2Y jadi kosong. Ni pun jadi kosong. Jadi kosong sama dengan 10. Jadi sebenarnya salah. Kalau kita kira pun, kita cakap
persamaan linear, tiada penyelesaian. Patutnya boleh dapat jawapan. Kalau kita cuba cara lain pun, sebab ni 4 markah ni, so tak boleh berhenti kat sini je. Okey. Okey, dari 1, Y sama dengan negatif 2 tambah 7Z. Kita bawa 7Z pergi sini. So, sekarang kita cari Y pula daripada persamaan yang ni dengan yang ni. Nak cari Y kena hapuskan X lah. So, nombor 2. Dari 2 tadi, X sama dengan, so 2 tolak 5Z tambah Y. Betul? So, kita gantikan benda ni. Ini adalah persamaan keempat. 4 dalam 3. Bila ganti 4 dalam 3, so negatif 2, X sama dengan 2 tolak 5Z tambah Y tambah 2Y tolak 10Z sama dengan 6. Okey. Jadi kembangkan negatif 2 darab 2 negatif 4. Negatif 2 darab negatif 5Z dapat 10Z. Negatif 2 darab Y negatif 2Y tambah 2Y tolak 10Z sama dengan, sini akan jadi 6. So ni dah terhapus, ni pun dah terhapus. So, negatif 4 tak sama dengan negatif 6. So, samalah, tak ada penyelesaian lah soalan ni. So, kalau tengok, kalau tekan kalkulator. Okay. Kalau kalkulator kelas Swiss ni boleh direct cari jawapan, tekan menu, tekan alpha, tekan A. Okay. Simultaneous equation di mana kita ada 3 pemboleh ubah. So, kita masukkan. So, X yang pertama ni, X sama dengan 0. Y sama dengan 1. So, ni sama dengan negatif 7. Okey, sama dengan belakang ni adalah negatif 2. Okey. Persamaan kedua, X sama dengan 1X lah. Okey. Lepas tu, negatif Y sama dengan negatif 1. Lepas tu, Z sama dengan 5. Belakang ni adalah 2. Okey, dan last ni negatif 2. Lepas tu 2 dan bawah tu adalah negatif 10. So yang ni adalah 6. Tekan sama dengan no solution. Nampak kalkulator ni pun cakap tak ada solution, tak ada penyelesaian lah. Sebab bila kita kira memang tak jumpa nilai yang boleh fit in 3-3 persamaan. Patutnya bila kita dapat X, Y atau Z, bila kita gantikan mana-mana persamaan, sebelah kiri mesti sama dengan sebelah kanan. So, jawapan ni je lah. Persamaan linear ni tak ada penyelesaian. Kenapa kita bercakap? Sebab negatif 4 tak sama dengan 6 lah. Ataupun kalau tengok solution tu, dia kira lain. Dia kata 0 tak sama dengan 5 pun boleh. Asalkan ada jalan kira yang menunjukkan kita tak boleh selesaikan benda ni. Okay. 5. Diberi satu janjang geometri dengan sebutan-sebutan. Hasil tambah n sebutan pertama adalah Sn. So, dia kata sebutan-sebutan dia A, AR, AR2 sampailah sini. Okey. Hasil tambah pula Sn. Terbitkan rumus hasil tambah n sebutan pertama Sn bagi janjang geometri apabila R kurang dari 1. So, dia nak R kurang daripada 1 lah. Okey. So, kita tengok sekarang ni sebutan-sebutan dia. Jadi, hasil tambah sama dengan A tambah AR tambah AR2 tambah AR3 tambah sampailah AR N tolak 2 tambah AR N tolak 1. So, nampak tak? Kita ada banyak nombor tengah-tengah ni. Kita nak kira, kita takkanlah nak kira semua nombor tengah-tengah ni, betul? Jadi, apa yang kita buat? Kita darab dengan R. Bila kita darab dengan R, so A ni ke sini akan jadi AR tambah AR kuasa 2 tambah AR kuasa 3. So, dia lebih 1 daripada atas ni. So, kita tengok sini, bila sini dah darab dengan 1, N tolak 2 dia akan jadi N tolak 1. So, ni N tolak 1 akan tinggal N. Kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak hapuskan tengah-tengah ni. So, sekarang bawah tolak atas ataupun atas tolak bawah.
dia mestilah besar tolak kecil lah. Besar tolak kecil. Kita tahu A kurang daripada 1. Bila A kurang daripada 1, ni lagi besar lah. Jadi ni tolak dengan yang ni. Jadi Sn tolak A Sn. Bila kita tolak, tengok ni. Apa yang tinggal, AA dengan AA dah terhapus. So semua ni dah terhapus. Tengah-tengah ni dah terhapus. N tolak 1 pun dah terhapus. Yang tinggal hanyalah yang ni dan yang ni. Nampak? So atas tolak bawah betul. Jadi A tolak AN. So kita boleh keluarkan. Sini adalah 1 tolak A. Sini akan 1 tolak AN. Okay, jadi dia nak SN sama dengan A 1 tolak Rn per 1 tolak A. Di mana sini A lagi kecil daripada 1 lah. So kita dah settle yang ni. B. Seterusnya cari nilai N dengan keadaan hasil tambah 2N sebutan pertama adalah 127 per 128 kali hasil tambah N sebutan pertama bagi satu janjang geometri. So nisbah sepunya. So ratio dia ni dah bagi siap-siap 1/2. So dia kata S2N sama dengan 127 per 128 Sn. Okay, di mana R dia 1/2. So kita gantilah dalam persamaan. So kita ganti dalam persamaan. So tadi kita dah kira kan, Sn, lama mana tadi? Okay, Sn sama dengan, so formula dia tadi A 1 tolak Rn per 1 tolak A. Di mana formula ni tadi adalah untuk A yang kurang daripada 1 lah. So di mana di sini adalah negatif 1/2. So kita boleh guna formula ni. So kita tak tahu A, tapi kita tahu A, kita boleh ganti. So S2N dekat sini adalah A 1 tolak R ni negatif 1/2 2N per 1 tolak sini ada negatif 1/2 sama dengan, so ni 127 per 128. So sini kita ada A 1 tolak, so ni pun negatif 1/2. So ni adalah N per 1 tolak negatif 1/2. Okay. So dia nak ni darab, betul? So ni, yang ni dengan yang ni kita buat. Okay. Kalau tengok yang ni dengan yang ni adalah sama. So ni dengan ni darab. So kita boleh buang je bawah ni. Okay. Kalau tengok A pun kita boleh buang je. Sekarang tengok. Yang ni 1 tolak negatif 1/2 2N sama dengan 127 per 128. So 1 tolak negatif 1/2N. So 1 tolak negatif 1/2 2N sama dengan 127 per 128. So sini tolak 127 per 128 negatif 1/2N. So nampak tak, ni 1/2 kuasa 2N, negatif 1/2 ni kuasa N. So kita samakan dia dengan X. So kalau kita samakan negatif 1/2 N sama dengan X. So kita tahu negatif 1/2 N kuasa 2 ataupun 2N sama dengan X kuasa 2. So kita boleh kira macam ni lah. So yang ni sama dengan 1 tolak, kita gantikan negatif 1/2 2N adalah X kuasa 2 sama dengan 127 per 128 tolak 127 per 128. Ini adalah X. Okay. Lepas tu semua darab dengan 128. 128 tolak 128 X kuasa 2 sama dengan 127 tolak 127 X. So kita jadikan dia positif, kita bawa pergi belah kanan. 128 X kuasa 2
tolak 127x. Kat sini ada 127, 128 bawa pergi belah kanan jadi negatif 128, betul? Jadi sini akan jadi tambah 127 tolak 128 sama dengan kosong. 128x kuasa 2 tolak 127x. So yang ni tolak 1 sama dengan kosong. So kita boleh faktorkan. So just guna korang punya kalkulator. Saya punya ni alpha A. So ini adalah polinomial. Kalau kalkulator biasa guna EQN, masukkan 128 sama dengan negatif 127 sama dengan negatif 1. So dapat 1 dengan negatif 1 per 128. So negatif 1 ke 1 tadi? 1 dengan negatif 1 per 128. So 1 dengan negatif 1 per 128. So kalau kita faktorkan, kita dapat 128x. Sini tolak 1 jadi tambah 1. Sini adalah x tolak 1 sama dengan kosong. Jadi x sama dengan negatif 1 per 128. X sama dengan 1. So jangan lupa tadi yang ni negatif 1 per 2n sama dengan x. So kita gantilah balik. So yang tadi negatif 1 per 2 kuasa n. Negatif 1 per 128. So 128 ni sama dengan 2 kuasa 7. Okay. Negatif 1 per 2n sama dengan, so ni kita 128 ni sama dengan 2 kuasa 7. Kalau guna kalkulator kelas Swiss ni senang lah nak tengok. So 128 tekan sama dengan, lepas tu kalau tengok dekat sini ada FACT ataupun factorize lah. Tekan shift, tekan factorize sama dengan 2 kuasa 7. So sini sama dengan negatif 1 per 2 kuasa 7 ataupun negatif 1 per 2 kuasa n sama dengan negatif 1 per 2 kuasa 7. Jadi n sama dengan 7. Ni yang pertama. Lepas tu kita ada x sama dengan 1. Jadi negatif 1 per 2n sama dengan 1. So kita tahu semua kuasa kosong sama dengan 1. Negatif 1 per 2 kuasa n sama dengan negatif 1 per 2 kuasa kosong. Kuasa kosong sama dengan 1. Jadi n sama dengan kosong. Tapi benda ni tak boleh terima sebab n sama dengan kosong, 2n pun sama dengan kosong. Jadi n sama dengan 7. 6. Rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada graf y melawan x bagi persamaan y sama dengan p sama dengan pqx. So y sama dengan pq kuasa x. Keadaan p dan q adalah apa? Malah. So ni adalah graf ni lah. Okay, pqx. Lakarkan graf garis lurus log 3y melawan x. Seterusnya, tanda dan nyatakan koordinat bagi titik-titik yang sepadan dengan A dan B. So, dia nak suruh lakarkan garis lurus log 3y melawan x. Lepas tu, tandakan koordinat titik-titik yang sepadan. So, sekarang ni, y sama dengan PQX. Dia kata garis lurus. Bila garis lurus, mestilah y sama dengan mx tambah c. Kita kena boleh susun macam ni. So, sekarang ni, tengok. Dia kata log 3y. So, kita boleh jadikan sini log 3y. Log 3y sama dengan log 3 PQX. Depan log 3, belakang pun log 3. So, log 3y sama dengan, so, P darab QX sama juga dengan log 3P tambah log 3QX. So, log 3y sama dengan, kalau kita bawa ni pergi depan, kuasa bawa pergi depan, X log 3Q tambah log 3P. So, kita tengok ni adalah y sama dengan mx tambah c. So, nampak tak? Dia punya M ni log 3Q. Dia punya C ni log 3P. So, dia kata dia nak lakarkan log 3Y melawan X. So, dah sasar Y besar dia log 3Y. So, dia macam ni. Sini adalah log 3Y. So, sini adalah X.
So dia kata nak titik yang sepadan dengan A dan B. Kalau kita tengok A ni, okey, so A ni kita ada 3, 2, 7. Di mana kita tahu X sama dengan X. Okey, so ni X, ni X, ni Y. X sama dengan X, Y sama dengan log 3Y. Jadi log 3Y sama dengan log 3, 27 sama dengan log 3 kuasa 3, 3 bawa pergi depan sama dengan 3. Jadi titik yang sepadan dengan A ni adalah 3, X sama, Y adalah 3. So titik yang sepadan untuk B pula, jadi B ni tadi adalah 19. Jadi X sama, Y adalah log 3Y. Jadi log 3Y sama dengan log 39 sama dengan log 3, 3 kuasa 2. Jadi 2 boleh bawa pergi depan, 2 log 3 sama dengan 2. Jadi titik yang sepadan dengan B adalah, ini adalah apa ni? X1, ini adalah 2. 1, 2 dengan 3, 3. Jadi kalau kita tanda ni, kalau 1, 2, 3 kan, 1, 2, 3. So ni pun 3, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So yang ni adalah 3, 3. A adalah 3, 3. So ni adalah A. Titik yang sepadan dengan B, B adalah 1, 2. So dekat sini lah B. So garis lurus dia macam ni. So ni adalah A, B. B, hitungkan nilai P dan nilai Q. Jadi kalau tengok ni, kita tahu yang log 3Q ni sama dengan dia punya M. Betul? Jadi log 3Q sama dengan dia punya M. Jadi M ni kita boleh kira daripada titik ni. Jadi A ni adalah 3, 3. Yang ni adalah 1, 2. Jadi M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Y2 adalah 3. Dan ni X1, Y1, X2, Y2. So ni 3 tolak 2 per dengan ini adalah 3 tolak 1. 3 tolak 1. So dapat 1 per 2. Jadi M dia adalah 1 per 2. Jadi log 3Q sama dengan 1 per 2. Jadi kita tahu kalau kita nak hilangkan log ni, Q sama dengan 3 ni akan kuasa dengan belakang. 3 kuasa 1 per 2. Jadi 3 kuasa 1 per 2 sama dengan 3. So ni adalah, so okay, dah ada Q. Sekarang kita boleh cari P. Kalau tengok Y sama dengan MX tambah C. Jadi C sama dengan log 3P. So kita boleh ganti untuk carikan C. So boleh nak guna titik ni boleh, nak guna titik ni pun boleh. Still akan dapat jawapan samalah. Kalau guna titik 1, 2, Y sama dengan 2, M sama dengan 1 per 2, X sama dengan 1 tambah C. C sama dengan 2 tolak 1 per 2. Jadi 2 darab 2, 4. 4 tolak 1, 3 per 2. Kita dah ada C. Log 3P sama dengan C sama dengan 3 per 2. Nak cari P. P sama dengan 3 kuasa 3 per 2 sama dengan 27 punca kuasa 2. (27) ni sama juga dengan 9 darab 3, di mana 9 sama dengan 3 kuasa 2 ataupun 3 punca kuasa 2, 3. 7. Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima. Okey, so dia kata menunjukkan trapezium ABCDE, keadaan BC adalah tinggi. So kita tahu bila cakap pasal trapezium mesti ada dua sisi yang selari lah. So sebab dia kata ni tinggi, so macam ni lah. Dan di sini dengan sini 90 darjah. Okey, cari nilai K. So K kat mana? So K kat sini. Jadi ini adalah persilangan. Jadi apa yang kita boleh kira? Kalau tengok A dengan B ni, kita boleh cari dia punya M. So kita tahu M AB sama dengan M EC. Okey, jadi dari sini kita boleh cari dia punya M.
Jadi MAB sama dengan, so bila ada dua titik, yang belakang ni akan jadi 2. Yang depan ni akan jadi 1. Jadi Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi Y2 adalah 4 tolak X1 adalah, so 3 per, so X2 adalah 7, X1 adalah 4. 4 tolak 3, 1, 1 per 3. Kalau sini 1 per 3, sini pun mesti 1 per 3. Bawah ni bila kita ada dia punya gradient kecerunan dengan salah satu titik, kita boleh buat persamaan lah. Jadi Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1, di mana kita masukkan titik yang kita ada dekat garis tu sebab kita nak buat persamaan EC sekarang. So Y tolak Y1 adalah negatif 1 sama dengan M1 per 3, X tolak X1 adalah 2. So sama dengan, so Y tambah 1 sama dengan 1 per 3X tolak 2 per 3. Y sama dengan 1 per 3X tolak 2 per 3 tolak 1. 1 per 3X. So sekarang negatif 1 darab 3 dapat negatif 3. Negatif 2 tolak negatif 3, kita dapat negatif 5 per K. So sekarang ni K kosong. So kita tahu ni adalah X dan ini adalah Y. So bila Y sama dengan kosong, kosong sama dengan 1 per 3X tolak 5 per 3. 1 per 3X sama dengan, kita pindah tempat, sama dengan 5 per 3. 3 boleh hilang. X sama dengan 5. Jadi nilai K adalah 5. B, koordinat bagi titik C. Macam mana nak cari titik C kat sini? So, titik C ni kita boleh cari by persilangan. Persilangan antara dua garis lurus. Nak buat persilangan, kena ada dia punya persamaan lah. Persamaan garis lurus. So, sekarang ni, dia punya EC, kita dah ada EC sama dengan, yang ni lah tadi, Y sama dengan 1 per 3X tolak 5 per 3. So, sekarang kena cari BC. Macam mana nak cari persamaan BC? Kita tahu ni adalah tinggi. Bila dia tinggi, dia 90 darjah. Bila 90 darjah, M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi M2 sama dengan negatif 1 bagi M1. Jadi M1 ni adalah, tadi M sama dengan 1 per 3 bahagi 1 per 3. Jadi dia punya ni adalah negatif 3. Kita dah ada Y M2. Jadi kita boleh buat persamaan yang ni. Persamaan dia, okay, so persamaan Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Kalau tengok titik dekat sini, kita ada titik 7, 4. So titik dia 7, 4. Y tolak 4 sama dengan M negatif 3 X tolak 7. So Y tolak 4 sama dengan negatif 3X. Negatif 3 darab negatif 7 tambah 21. Y sama dengan negatif 3X tambah 25. So negatif 4 bawa pergi belakang jadi tambah. Kita ada dua persamaan. Y sama dengan 1 per 3X tolak 5 per 3. Lagi satu, Y sama dengan negatif 3X tambah 25. Untuk cari persilangan ni, dia bersilang kan. Kalau tengok garis bawah ni dengan yang ni bersilang, persilangan dia dapat cari C. So X dengan Y yang kita dapat adalah titik C lah. Okay, ni yang pertama, ni yang kedua. Okay, 1 per 3X tolak 5 per 3 sama dengan negatif 3X tambah 25. Sebab Y dengan Y kita boleh hapuskan, kita boleh samakan je. Semua darab dengan 3. So, X tolak 5 sama dengan, okay, darab 3. Darab 3 sebab nak hapuskan pecahan. Darab 3, darab 3. So, negatif 3 darab 3, negatif 9X tambah 75. So, kita bawa setempat. X tambah 9X sama dengan negatif 5 bawa sebelah sini. Negatif 5 jadi tambah 5. So, 10X sama dengan 80. X sama dengan 80 bahagi 10 dapat 8. So, X sama dengan 8.
boleh ambil mana-mana untuk cari y. Y sama dengan negatif 3, saya ambil yang nombor 2. Negatif 3, x adalah 8 tambah 25. So, negatif 24 tambah 25, kita dapat 1. So, titik persilangan adalah 81, di mana ini adalah C. 8. Rajah 3 menunjukkan segi 4 selari OA, BC. So, OA, BC bila selari, sini sama dengan sini, yang sini sama dengan sini. Okey, dia punya jarak pun dia punya kecerunan pun dia. P adalah titik tengah AB. So, P titik tengah AB. So, titik tengah, so sama dengan sinilah AB. Alright. Dengan nisbah QP OP sama dengan 25. So, dia kata QP OP sama dengan 2/5. QP bahagi OP sama dengan 2/5. QP ni dua bahagian. Ini adalah OP. OP ni hujung ke hujung. Kalau 2 dah kat sini, jadi sini adalah 3. Okey, dia kata apa lagi? OA sama dengan 3I tambah 4J. Mana OA? So, OA sini adalah O kepada A. So, arah. Bila vektor ni, arah kena betul lah. So, arah dia ni ke atas. Dan ianya adalah 3I tambah 4J. So, OC sama dengan 6I tambah J. So, sini pun arah mesti betul bila kita buat macam ni. Dia 6I tambah J. Okay. Ungkapkan dalam sebutan I dan J, dia nak cari OP dengan AQ. Sekarang kita nak cari OP. Jadi, apa yang boleh dapatkan OP? OP ni dekat sini. So, ni yang kita nak. Okey. Jadi, jalan mana yang sama untuk kita pergi OP? Kalau tengok, sama juga dengan OA tambah AP. Jadi, OA tambah AP. So, apa yang kita ada? OA ni kita memang ada. Macam tak muat So, dekat sini Okey. Jadi, OP sama dengan OA sama dengan 3I tambah 4J. AP, macam mana nak cari AP? AP dekat sini. Tapi kita tahu P titik tengah, di mana AB sama dengan OC. So, AP sama dengan separuh daripada AB. Okey. Dan AB sama dengan OC sama dengan 3I tambah 4J tambah half. Yang ni adalah OC. Arah dia pun sama. Ni ke atas, ni pun ke atas. Nampak tak ada punya arrow. Okey, arrow kena sama. Jadi, kalau nampak boleh terus gantilah. Just nak tunjuk tambah 1/2. OC adalah 6I tambah J. Jadi 3I tambah 4J tambah separuh darab 6 dapat 3I. Separuh darab J dapat separuh J. 3I tambah I dapat 6I. 4J tambah separuh. 4 darab 2, 8 tambah 1 dapat 9/2J. So, sini sama dengan 6I tambah 9/2J. B, A, Q. Macam mana kita nak pergi? A pergi Q. Apa jalan yang nak pergi? Yang sama pergi A, Q. B, so, okay. A, Q. Kalau kita tengok A, Q, jalan sama yang pergi A, Q adalah AO tambah OQ. Jadi, sama dengan AO tambah OQ. Kalau tengok AO terbalik dengan OA. AO sama dengan negatif OA. OQ pula, OQ sama dengan 3/5 daripada OP. Sama dengan 3/5 daripada OP. OP kita dah cari tadi. Nampak? Ni. Jadi, kita just gantikan negatif OA. OA adalah 3I tambah 4J tambah 3/5. OP adalah 6I tambah 9/2J. So, kita kembangkan negatif 3I tolak 4J. Sebab negatif. 3
3 darab 6, 18 bahagi 5 tambah 18 bahagi 5. 5i. Tadi I. 3 per 5 darab 9 per 2. 3 darab 9, 27. Jadi tambah dengan 27 per 10 C. Jadi kita nak gabung ni kena samakan pecahan lah. 3 darab 5, 15. So negatif 15 tambah 18 dapat 3. 3 per 5i. So nak gabungkan J ni per dengan 10. Yang ni pun darab 10 per 10. So dapat negatif 40. Negatif 40 tambah 27 kita dapat, ni negatif 40 betul, jadi dapat negatif 13 per 10 C. So ni adalah AQ, di mana sini adalah 3 per 5i tolak 13 per 10 C. Sembilan, darjah 4 menunjukkan sebuah bulatan ADBC. So ADBC berpusat di O, diameter 12 cm. Okay, diameter bulatan ni 12 cm. Ke sini 6 cm. Ni 6 cm. Ni pun 6 cm. Okay. Sektor ADC, kita ada sektor ADC berpusat di O dengan diameter berpusat di 9 darjah 4 menunjukkan sebuah bulatan ADBC berpusat di O dengan diameter 12 cm. So ADBC, yang bulatan ADBC ni 12 cm. Jadi kita tahu jari dia 6 lah, 6. Sektor ADC, so kita ada kategori sektor ADC berpusat di A. So ni A ni dia punya pusat dia dengan jari AD ni sama dengan 10 cm. Dengan menggunakan pi, okey, bila dia bagi nilai pi ni, kita kena guna nilai pi yang dia bagilah. Okey, cari BAC dalam radian. Jadi bila BAC daripada B ni, kita tarik BAC, dia nak sudut yang ni. So macam nak kira, kalau kita tengok, kita boleh buat segitiga. So ni pusat betul. Bila dari pusat pergi C pun mesti 6 cm. So kalau saya tarik keluar, okay, ni 6 cm, ni 6 cm. Ini adalah AC. So ni tadi AC adalah 10 cm. So kita ada theta dekat sini. Guna formula solution of triangle, kalau kita ada semua sisi, kita boleh guna cos untuk dapat theta. Jadi cos theta sama dengan, cara dia guna formula ni, kena ingat formula lah. So theta ni antara dua sisi ni, nampak tak? Theta antara sisi ni dengan sisi ni. So sisi ni kuasa 2 tambah sisi ni kuasa 2, 6 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak sisi theta ni 6 kuasa 2 bahagi 2 sisi ni darab sisi ni. 10 ni guna formula solution of triangle lah. So theta ni just guna okay, jadi 6 kuasa 2. Okay, kalau tengok ni 6 dengan 6 ni boleh potong, betul? Tinggal 10 kuasa 2. 10 kuasa 2 ni boleh potong dengan 10 ni sebab dia darab. Jadi dia dapat 10 per 12. Kita boleh dapat 5 per 6. Theta sama dengan cos negatif 1. 5 per 6. So kalau guna kalkulator, so shift cos 5 per 6, 5 per 6, kita dapat 0.99989 cos 5 per 6 kalau tu sama dengan, cari tekan shift cos 5 per 6, 5 per 6 dapat 33.557. Jadi 33.557 darjah. Tapi dia nak dalam radian. Jadi kalau dalam radian, theta radian, cara nak tukar degree pergi radian, kita kena darab dengan ni 557 betul, darab dengan pi per 180 ataupun 33.557 darab 3.142 per 180 kalau guna kalkulator. So
33.557 darab dengan 3.142 per dengan 180. Okey. Jadi dapat 0.5857 ataupun 0.58 5857 505858 sebab ada 5. 0.58 radian. Kalau tengok dalam skema, jawapan dia 1.172. Di mana skema ni dia darab benda ni dengan 2. Tapi saya rasa dia either soalan ni yang salah, maybe dia minta DAC sebenarnya. Kalau DAC memanglah 1.172. Tapi kalau dia minta BAC, jawapan dia sepatutnya 0.5859 lah. Bukan yang ni, okey. B, luas dalam sentimeter persegi kawasan berlorik. Jadi macam nak kira ni, kalau tengok kita boleh buat dua sektor lah. Satu sektor yang ni nampak ADC, satu lagi sektor dekat tengah ni ODBC. Jadi kita ada dua sektor. Kalau ingat formula bulatan ni, kalau kita ada sini lengkuk yang sama, kalau pergi sini adalah theta. Lengkuk yang sama bila pergi hujung ni adalah separuh daripada tengah ni adalah theta bahagi 2 lah. So kita kena guna konsep ni untuk yang ni. Cara nak kira kawasan berlorik ni, mula-mula kita kena kira luas sektor ADC. So luas ADC ni tolak dengan luas segitiga. Nampak kita ada dua segitiga. Luas segitiga. So kita ada luas segitiga 1 dengan luas segitiga 2 adalah sama luas 2 segitiga. So bila kita tolak, kita akan dapat yang ni. Okey. Lepas tu ni yang pertama. Lepas tu kita kira luas sektor ODBC, kita tolak balik, tolak yang satu tadi sebab sektor ni tolak 2 ni dapat yang berlorik, betul? So sekarang kita nak tolak yang berlorik kedua ni. So sektor yang kedua tolak berlorik ni, tolak dengan nombor 1 ni, jadi kita dapatlah luas berlorik. Okey, ni step dia lah. Okay, so luas BAC tadi 33.557. So yang mula-mula tadi luas ADC tolak luas 2 segitiga. Jadi ADC ni, sektor yang mula-mula ni, ADC sama dengan formula dia half J kuasa 2 theta or half R square theta tolak luas segitiga. So segitiga ni, mana lukis sikit sini. So segitiga ni kita tahu ADC ni 6, so ni O kan, ni 6, ni 6, ni 10. Kita ada satu sudut sini, di mana sini adalah 33.557. So guna formula solution of triangle, bila kita ada sudut antara dua sisi, jadi formula dia half AB yang bersebelahan sin C half 10 6 sin 33.557. Ni untuk satu segitiga. Since kita ada dua segitiga, kena darab dengan 2. Okey, jadi sama dengan, so ni J yang tak ganti lagi. Jari tadi adalah 10 half 10 kuasa 2 theta. Jadi theta ni pun okey, bila guna formula solution of triangle kena guna degree. Kalau guna formula untuk bab ni, kena guna bab sektor ni kena guna radian. Sekarang theta sini adalah tadi kita kira 0.5859. Bila dekat sini BAC, bila DAC 2 kali ganda. Jadi 0.5859 darab 2. Tolak dengan,
Okey, 2 dengan 1/2 ni boleh potong, betul? 10/6 60 sin 33.557. So masuk dalam kalkulator. Separuh jadi 0.5 darab 10 kuasa 2 darab dengan 0.5859 darab 2. Ni sebab semua darab, so actually tak buat kurungan pun tak apa. Tolak dengan 60 sin 33.557. Kita tutup balik. So kita dapat 25.42. So 25.42 adalah kawasan yang berlorek purple ni. So ni yang pertama. Okay, tak siap lagi. Okay. Lepas tu ni yang pertama tadi. Lepas tu yang kedua, sekarang nak kira sektor ODBC. Jadi half J kuasa 2 theta. Jadi untuk OABC, sudut dekat sini adalah 2 kali ganda sudut dekat sini. Kalau kat sini tadi 0.5859 darab 2 ataupun 1.172 lah. Skema ni dikirakan untuk DAC bukan BAC. Jadi kalau J sini, kalau theta sini adalah 2 kali ganda yang ni ataupun 1.172 darab 2. Ataupun 0.5859 darab 4 pun boleh. Sebab ni darab 2. So sini darab 4 lah. Okay. So yang ni tolak luas berlorek. Tolak 25.42. Half. Jari dia adalah OD. OD ni 6 kuasa 2. Theta dia 1.172 darab 2. Tolak 25.42. Jadi kita dapat 0.5 darab 6 kuasa 2 darab 1.172 darab 2. Tolak dengan 25.42. So kita dapat 16.772. So 16.772. So kadang-kadang bila kita kira jawapan ni tak tepat betul dengan skema, tapi beza dekat sangat je. So still accepted asalkan jalan kira ni betul. Okey. Sepuluh diberi kecerunan tangen kepada lengkung adalah negatif 3 apabila X sama dengan negatif 1. Cari nilai P. So, kecerunan tangen maksudnya dy per dx. So, sekarang ni, mana nak buat ni? Lah. Y sama dengan X kuasa 2, 3 tambah Px. Dia kata dy per dx sama dengan negatif 3 bila X sama dengan negatif 1. So, dari sini kita boleh buat dy per dx. Kalau kita tengok ni, darab. Jadi, Y, bila Y ni kita ada yang ni hasil darab, guna multiplication punya rule sama dengan X so sini dy per dx sama dengan ni multiplication rule u dv per dx tambah v du per dx. Kalau tengok u kita sama dengan x kuasa 2, du per dx sama dengan 2x. So v pula dia darab dengan v kita 3 tambah px. dv per dx sama dengan 3 akan hilang px, kita dapat p. So kita ganti balik dalam ni, dia punya dy per dx sama dengan u adalah x kuasa 2, dv per dx adalah p tambah V adalah 3 tambah Px, du per dx adalah 2x. So, kalau kita kembangkan Px kuasa 2 tambah, yang ni kita dapat 3 darab 2x dapat 6x, Px darab 2x kita dapat 2Px kuasa
2. So, kita tahu dy per dx sama dengan negatif 3 bila x sama dengan negatif 1. So, kita ganti negatif 3 sama dengan pi negatif 1 kuasa 2 tambah 6 negatif 1 tambah 2pi negatif 1 kuasa 2. Negatif 3 sama dengan negatif 1 kuasa 2, 1 darab pi tolak 6 tambah 2pi darab 1 kuasa 2, 2pi. So, kita tengok pi tambah 2pi dapat 3pi. Negatif 6 pindah sebelah sini jadi positif 6. Negatif 3 tambah 6 dapat 3. 3 sama dengan 3pi. Pi sama dengan 3 bahagi 3 sama dengan 1. B. Isi padu V bagi sebuah pepejal diberi V sama dengan 8 pi R kuasa 2 tambah 2 per 3 pi R kuasa 3. R adalah jejari. So, perubahan hampir dikata approximate change in V in term of pi. So, approximate change in V, perubahan hampir bagi V, maksudnya dia suruh cari delta V ni apa? Okay. Dalam sebutan pi, bila dia cakap dalam sebutan pi, maksudnya pi ni kita kekalkanlah dalam bentuk pi, tak payah tukar jadi nombor. R bertambah daripada sini pergi sini. So, kita tahu delta R sama dengan berubah dari sini ke sini. So, yang akhir tolak yang awal, 3.005 tolak 3 dapat 0.005. So, delta V. Apa yang macam mana nak cari? Kita tahu delta V bahagi delta R, nisbah dia, delta dengan delta sama dengan dV bahagi dR. Jadi, delta V sama dengan dV bahagi dR darab delta R. So, inilah yang kita nak kena cari. Sekarang, delta R dah ada. Delta V, dV per dR boleh cari daripada kita punya V. Kita buat dia punya differentiation lah. So, dV per dR sama dengan, so kita tengok, kita differentiatekan R, kita tengok kuasa yang ada dekat R ni. So, kuasa dia 2, 2 bawa pergi depan, 2 darab 8 dapat 16 pi. Lepas kuasa bawa pergi depan, kita tolak kuasa dengan 1 lah, 2 tolak 1 dapat 1. Okay. Yang belakang pula, tengok dekat R ni kuasa dia 3, 3 darab 2 per 3 dapat 2. So, 2 pi R, kuasa 3 tolak 1 dapat 2, dah dapat dV per dR dah ada, delta R pun dah ada. So, kita tahu benda ni berjadi pada mula-mula 3 cm. Jadi, R sama dengan 3. So, dV per dR sama dengan ni. So, kita boleh kira delta V sama dengan dV per dR di mana 16 pi R berlaku pada R sama dengan 3 tambah 2 pi R adalah 3 kuasa 2 darab dengan yang ni, darab dengan 0.005. Jadi, kalau tengok balik. So, kalau tengok kalkulator ni, 16 darab 3, 16 darab 3. So, tambah dengan 2 darab 3 kuasa 2, 2 darab 3 kuasa 2. So, kita dapat 66. Okay, so ini adalah 66 pi. 66 pi darab 0.005 ataupun boleh direct je tadi daripada jawapan tadi. Terus darab dengan 0.005 sama dengan 0.33. Jadi 0.33 pi. Sebelas, razah 5 menunjukkan lengkung Y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 1 dan garis lurus X tambah Y sama dengan 4 bersilang pada titik P. Okay, so ni titik P bersilang dekat sini. Cari luas rantau berlorek J. Jadi nak tahu rentas berlorek ni mesti kena tahu nilai P lah. Nak tahu nilai P, kita guna persamaan serentak. Jadi mula-mula kita ada Y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 1. Garis lurus kita pula X tambah Y sama dengan 4.
So, Y sama dengan 4 tolak X. Kita boleh samakan 2X kuasa 2 tambah 1 sama dengan 4 tolak X. 2X kuasa 2, negatif X bawa pergi belah kiri jadi positif X. Sini ada tambah 1, 4 tolak 4 sama dengan 0. 2X kuasa 2 tambah X tolak 3 sama dengan 0. Jadi titik ni just boleh guna kalkulator je. So guna mod EQN. Macam kalau kelas 3 saya punya ni, tekan alpha A, korang punya 5. So sekarang ni ini adalah polinomial, tekan 2. So polinomial degree. So 2, 1, negatif 3. Kau tengok X sama dengan 1 dengan X sama dengan negatif 3 per 2. Jadi X sama dengan 1 dengan X sama dengan negatif 3 per 2. Kalau buat macam ni, X tolak 1, 2 ni dekat atas, 2X tambah 3 sama dengan 0. So X sama dengan 1 dengan X sama dengan negatif 3 per 2. Jadi kalau tengok ni, kita ada dua jawapan. P ni dia kawasan positif, jadi tak mungkin negatif 3 per 2. X sama dengan 1. Boleh guna mana-mana persamaan untuk carikan Y. So senang ambil yang ni. Y sama dengan 4 tolak X sama dengan 4 tolak 1 sama dengan 3. Jadi titik P adalah 1, 3. Luas rantau berlorek J. Bila kita nak kira soalan ni, mesti tengok dia ni dari paksi mana? Dari paksi Y ke dari paksi X? Kalau tengok J ni, dia nak J kan, daripada paksi Y. Bila daripada paksi Y, kita mesti guna X dy. Belakang ni mesti dy, depan ni mesti X. Okey. Jadi kena tukarkan X sama dengan apa, persamaan ni X sama dengan apa, X sama dengan apa. Kalau tengok yang mula-mula ni, Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah 1. 2X kuasa 2 sama dengan Y tolak 1. X kuasa 2 sama dengan Y tolak 1 per 2. Jadi, X sama dengan punca kuasa 2, Y tolak 1 per 2. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, Y sama dengan, ni X tambah Y sama dengan 4. Jadi, okay, Y sama dengan X tolak 4 sekejap. X tambah Y sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4 tolak Y. So ni yang kedua. Sebab dia daripada paksi Y, mesti guna X dy. Okay. So tengok balik yang ni. Kalau J ni daripada 0 sampai P, dia guna yang pertama. Daripada P sampai hujung ni, dia guna yang kedua. Dia guna persamaan yang kedua. Tapi kita kena tahu dia berhenti dekat mana. So ini adalah titik persilangan. Apa titik persilangan? X tambah Y sama dengan 4. Dekat paksi Y, kita tahu X sama dengan 0. Bila 0 tambah Y sama dengan 4, jadi sini adalah titik 0, 4. Okay. Bila kita nak buat luas, daripada sini mula daripada 0 ke? Bukan. Sini mula daripada titik A ni. So kena tahu dekat sini bila X sama dengan 0. Bila X sama dengan 0, okay, Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah 1. Bila X sama dengan 0, Y sama dengan 1 dekat sini. So sini adalah titik 0, 1, sini titik 0, 4. Jadi dia punya luas ni mula daripada 1 sampai P. Tadi, titik P tadi adalah 1, 3. So sampai 3. 1 sampai 3 kat sini. 1 sampai 3 yang nombor 1 ni. So nombor 1 ni Y tolak 1 per 2 dy. Okay. Tambah yang kedua ni, P ni mula daripada P 3 sampai 4. Sebab sini persilangan dia adalah 4. So dia punya ni adalah 4 tolak Y dy. Sama dengan
Okay, so sini 1/3. So 2 ni kita boleh keluarkan 1/2 ataupun set 1/2 sama dengan 1/2. Yang kita ada set y tolak 1. Sekarang kita nak integratekan yang ni. So y tolak 1 kuasa separuh. Tambah dengan yang ni 3, 4 ni. Kita boleh terus kembangkan. 4 akan jadi 4y. Negatif y ni sama dengan kuasa 1. Dia akan jadi y kuasa 2/2, 3 sampai 4. Sama dengan, jadi ini 1/2. Kuasa 1, bila kita nak buat perbezaan yang ni, okay, differentiation yang ni, so 1/2 tambah dengan 1, kuasa tambah dengan 1, dia akan jadi y tolak 1, tambah dengan 1 jadi 3/2. So dia kena bahagi dengan kuasa 3/2, dia kena bahagi dengan differentiation dalam ni. Bila kita buat perbezaan dalam ni, y akan jadi 1 lah. Okay. Di mana ini adalah 1 sampai 3 tambah yang ni. Sama, kita klik bawah boleh. 4y tolak y kuasa 2/2, 3, 4. Sama dengan, sama dengan, so just masuk dalam kalkulator je. Mula-mula y ni ganti dengan 3. Lepas tu kita tolak kan, kita gantikan y dengan 1. So kita tengok 1/2 ni kita boleh keluarkan dulu, sebab kemudian baru darab 1/2 pun boleh. So kita tengok y tolak 1. So sekarang ni 3 tolak 1, 3 tolak 1, tutup balik. Lama, mana tu bawah pula. Tutup balik, kuasa 3/2. Nak buat 3/2 pecahan macam ni boleh. Nak buat 3 bahagi 2 pun boleh. Okay, bahagi dengan 3/2. 3/2. Lepas tu, tolak dengan, kita gantikan dalam ni, y ni gantikan dengan 1. Kalau tengok, 1 tolak 1 dapat kosong. Kosong bahagi apa pun dapat kosong lah. Okay, dapat kosong. Okay, kita tahu ni yang ni. Kemudian darab dengan 1/2. 1 darab dengan 2 dapat 4/3. So yang depan ni dapat 4/3. Tambah yang belakang ni pula kita gantikan. Jadi mula-mula 4y. Y ni mula-mula ganti dengan 4. 4 darab 4 tolak y kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 bahagi dengan 2. Okay, kita pun tutup. Tolak, kita gantikan y ni dengan 3 pula. So 4 darab 3 tolak y kuasa 2 bahagi 2. Y tadi adalah 3. 3 kuasa 2 bahagi dengan 2. Bila tutup balik, dapat 1/2. Jadi 4/3 tambah 1/2, guna kalkulator je. 4 bahagi 3 tambah 1 bahagi 2 dapat 11/6. Jadi luas dia adalah 11/6 unit. Okay. So P tadi 1/3. B, dia nak the volume generated in term of pi. Dia nak dalam pi, dia nak region K. So bahagian K ni, bila dipusing 360 darjah pada paksi X. So sama macam konsep A, kena tahu paksi mana. Bila paksi X, dia mesti dx. Dia ni isi padu, jadi pi y kuasa 2. Ni adalah formula yang kita akan guna. Lepas tu tengok luas K ni dekat mana dengan mana. Kalau tengok, ini adalah sampai sini. Dia tak kena pun garis atas ni. Dia hanya berkisarkan daripada paksi X sampai graf yang ni. Graf yang Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah 1. Kalau tengok ni Y kuasa 2. Jadi Y kuasa 2 sama dengan 2X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 sama dengan, so bila kita kuasa 2, 2x kuasa 2 kuasa 2 dapat 4, 2 kuasa 2 4, x kuasa 2 kuasa 2, x kuasa 4 tambah 2 darab 2 x kuasa 2 darab 1 dapat 4x kuasa 2
1 kuasa 2. So kita dah ada Y kuasa 2. Pi ni boleh keluarkan, jadi pi 4x kuasa 4 tambah 4x kuasa 2 tambah 1 dx. Pi. Jadi bila kita nak buat integration, kuasa ni tambah 1. Tambah 1 kuasa bahagi dengan kuasa 4. Tambah 1 kuasa 4 akan jadi kuasa 5 bahagi 5. Tambah 4 tambah 1 kuasa 3 bahagi 3. 1 dia akan jadi x lah. Okey. Di mana, dari mana ke mana, mesti kita tahulah. Daripada sini, K ni daripada 0 sampai TP. P adalah 1, 3. So sini sampai 1, 0 ke 1. Sama dengan, so sini 4, 1 kita gantikan dengan 1 kuasa 5 per 5 tambah 4, 1 kuasa 3 per 3 tambah 1 tolak. Okey, pi ni bila kita keluarkan dia boleh macam ni, kat luar tolak. Okey, bila x sama dengan 0 ni akan jadi 0. Darab 0 dapat 0, darab 0 dapat 0, darab 0 dapat 0, tolak dengan 0. Jadi pi ni akan jadi 4 per 5 tambah 4 per 3 tambah 1 sama dengan, just guna kalkulator. Okey, 4 per 5 tambah 4 per 3 tambah dengan 1, kita dapat 47 per 15. 47 per 15 pi. Bila 12A, cari bilangan cara untuk menyusun setiap perkataan saku dan saka jika tiada pengulangan huruf dibenarkan. Adakah bilangan cara susunan yang dibentuk adalah sama? Jelaskan. Jadi cara susunan ni kita tahu mestilah tak sama. Kenapa? Sebab ada pengulangan huruf. Ada pengulangan huruf dekat saka lah. So kita tahu kalau saku dengan saka, betul, S-A-K-U, ada 4 huruf. Jadi cara kita nak susun adalah 4 faktorial. Tapi kalau untuk saka ada 4 huruf juga, dia 4 faktorial. Tapi kalau ada huruf yang berulang, kita kena bahagi dengan berapa kali dia berulang. So A ni berulang 2 kali, jadi 2 faktorial lah. Jadi sama dengan okey, jadi 4 faktorial, 4 tekan shift, x tanda seru ni dapat 24. So ni dapat 24. So kalau SAKE 4 tanda seru bagi 2 tanda seru, so just bahagi dengan 2, tekan shift, x tanda seru, kita dapat 12. So memang kalau tengok pun ni 24, ni 12, jadi memang tak samalah. Kenapa tak sama? Sebab ada pengulangan huruf. Dia tak nak penghilangan huruf. So bila ada pengulangan huruf, kita kena bahagi dengan berapa kali dia berulang. Okey, so B 2 bot digunakan untuk menyeberangi sebatang sungai dengan setiap bot hanya boleh memuatkan 7 orang penumpang. So kita ada 2 bot di mana 7 maksimum penumpang. Lepas tu dia kata ada 9 orang penumpang dewasa, 9 dewasa dan 4 orang kanak-kanak. So 4 kanak-kanak. Jika bilangan kanak-kanak adalah sama dalam kedua-dua bot. Jadi kanak-kanak ada 4 orang. Kalau sama mestilah 2 kanak-kanak sini, 2 kanak-kanak sini. Cari bilangan cara di mana 13 orang dapat dibawa oleh 2 buah bot. Okay. Contoh kalau kita masukkan dekat kapal pertama dulu. So kanak-kanak ni ada 4 C 2, betul? Darab. So orang dewasa ada 9. Kita tahu 7 maksimum, jadi kapal pertama ni yang boleh masuk 5 orang lah. So dah 7. Lepas dah penuh kapal pertama ni, dia baru masuk kapal kedua. Di mana dekat kapal kedua ni sekarang kanak-kanak ni 4 tolak 2 tinggal 2 C 2. Okey, lepas tu
orang dewasa tadi 9 si 5. 9 tolak 5 tinggal 4 orang. Di mana kapal kedua ni maksimum 7 orang. So 4 orang boleh masuk dekat kapal kedua. Okey. So sekarang ni kalau masuk kapal pertama, kita kena darab dengan 2 faktorial. Kenapa? Sebab tak semestinya start kapal pertama. Mungkin dia start dengan kapal kedua dulu. So boleh jadi start kapal pertama ataupun start kapal kedua. So kena ada 2 faktorial. So kita dapat K4 shift C2 4 C2 darab 9 shift C5. So ni kita dapat 756. So ni 756. 2 C2 kalau atas dengan bawah sama, kita dapat 1 darab 1 lah. Ni pun 1 darab dengan 2 faktorial. 2 faktorial ni sama dengan 2. 756 darab 2 kita dapat, tengoklah, 2 faktorial sama dengan 2 darab 1 lah. So 756 darab 2 darab dengan 2 kita dapat 1512. Jadi ada 1512 cara. 13. Kebarangkalian JC akan menang dalam satu kes. Kebarangkalian menang adalah 1/3. Jadi sekarang kebarangkalian menang adalah 1/3. Jadi kalah sama dengan 1 tolak kemenang sama dengan 2/3. So dia kata dia ambil bahagian dalam N perlawanan. Jadi N ni kita tak tahu. Kebarangkalian bagi JC menang sekali adalah 18 kali kebarangkalian kalah dalam semua perlawanan. Jadi kebarangkalian menang sekali sama dengan P, X sama dengan 1. Ni menang sekali. Kebarangkalian menang sekali sama dengan 18 kali kebarangkalian kalah. 18 kali kebarangkalian kalah adalah X sama dengan 0. So X sama dengan berapa? Since X ni, X sama dengan R. R ni adalah kemenangan. Jadi bila kalah, ni lah. Okay, so kita kira P, formula dia sebelah kiri ni P X sama dengan R sama dengan N CR PR Q N tolak R. So ni formula lah. So saya akan ganti dalam ni. Bila X sama dengan 1 sama dengan, so N ni kita tak tahu, N CR adalah 1. So P adalah 1/3, R adalah 1. So Q dia ni 2/3. Nampak? N tolak R ataupun N tolak 1. Okay, P X sama dengan 0 sama dengan N C 0 1/3 kuasa 0 2/3 N tolak 0 dapat N balik. So kita boleh buat tepi ni kita samakan. So sekarang ni NC 1. Jadi kita kena tahu semua yang C1 kita akan dapat balik nombor tu. Kita boleh susun balik NC1 1/3 2/3 N tolak 1 sama dengan 18. NC 0 1/3 kuasa 0 dapat 1. Tak apalah, kita tulis Okay. Jadi semua dengan C1 ni kita akan dapat balik N. 1/3 2/3 N tolak 1 sama dengan 18. Semua C0 kita akan dapat 1. So ni 1 1/3 kuasa 0 pun dapat 1. Ni kita akan dapat 2/3 kuasa N. Tuh. So bila kita darab N/3, jadi sekarang 2/3 N tolak 1 sama dengan 2/3 N bahagi 2/3. Nampak tak? Sebab bahagi 1 maksudnya dia dekat bawah. So dia 2/3 N. Okey, saya buat ni per 2/3. So bila macam ni 2/3 ni sama juga kuasa 1, sebab tu jadi N/1 sama dengan 18 2/3 N. Ni kalau tahu tak payah susun macam ni lah, saya just nak tunjuk. Okey. Jadi bila dia per dekat bawah dia macam ni lah, 1 bahagi 1/3. Bila bahagi pecahan sama dengan kita darab terbalik. So bila kita bahagi 2/3 sama juga dengan kita darab 3/2. Jadi N/3 darab 3/2 2/3 N sama dengan 18 2/3 N. Okey, nampak tak? Jadi 3 boleh potong. 2/3 N ni pun sama, kita boleh potong. Jadi kita tengok sini N/2 sama dengan 18.
N sama dengan 18 darab 2, kita dapat 36. Jadi dia nak N sama dengan 36. Sekarang dia suruh cari min. So min ni kena guna formula lah. Min sama dengan NP. Jadi N kita adalah 36. P tadi adalah 1/3. 36 darab 1/3 dapat 12. 12. B, diberi Z adalah satu pemboleh ubah rawat selanjar continuous random variable dalam satu standard taburan normal piawai lah, ataupun normal distribution lah. So dia suruh cari. So ni kita cari guna jadual. So bila ada modulus ni, kena tahu macam mana kita nak tahu dia ni arah macam mana. Okay, dia sama macam kuadratik tau. Macam kalau kuadratik function, bila x kuasa 2 tambah bx tambah c lagi besar, bila lagi besar kita tahu dia bahagian luar, betul? Bila lagi kecil daripada kosong, kita tahu dia dekat dalam. So daripada sini kita boleh buat dia punya range lah. So sama juga macam z. Bila lagi besar, maksudnya dia ke luar. So kita lukis. Kalau untuk pertama ni, okay, so Z lagi besar daripada 2.053. So kita ada modulus, betul. Bila buka modulus, kita akan ada dua nilai. Okay, so ni taburan normal. Tengah-tengah, dua nilai, satu positif, satu negatif. So satu ni negatif 2.053. Satu lagi positif 2.053. Dia lagi besar. Nampak simbol lagi besar. Bila lagi besar, dia dekat luar. Ni adalah kawasan dia. Okey. So sekarang cari nilai dia. Okay. Kalau daripada jadual, benda yang kita boleh cari adalah Z mesti lagi besar daripada kosong. So kita tengok kawasan yang kurang daripada negatif 2.053 sama saiz dengan kawasan yang lagi besar daripada 2.053. Sebab bila kita ada bell shape graph ni, sebelah kiri dengan sebelah kanan adalah sama. So kita tahu bila lagi besar, kawasan dia sama juga dengan 2. Z lagi besar daripada 2.053. Sama dengan, so benda ni boleh cari dekat jadual 2.053. 2.053 kalau tengok, kita cari dekat kawasan Z. 2.0 dekat sini, 2.05, 5 dekat sini, 2.05, nampak tak? 2.0, yang ni 5, lepas tu 3 ni kawasan yang kena tolak. Jadi sekarang ini adalah 0.0202, 0.0202 tolak. Okay, ni adalah 0.0001. Jadi 0.0201 sama dengan, jadi 2 darab 0.0201, kita dapat 0.0402. 0.0402. Jadi ni untuk yang pertama, 0.0402. Untuk yang kedua, okey, sekarang ni lagi kecil. Bila lagi kecil, alamak ni bell shape graph, patutnya kiri dan kanan sama. Kita tahu ada modulus. Bila buka, satu kawasan akan pergi kawasan negatif 1.351, satu lagi akan pergi 1.351. Bila lagi kecil, dia kawasan dah lam. Okay. Daripada jadual, kita tahu yang P, Z mesti besar daripada K. So yang first tadi pun sama, saya silap sebut tadi, Z kena lagi besar daripada K lah. Ini adalah nilai yang kita dapat daripada jadual. Jadi kalau tengok jadual, nilai yang kita dapat daripada jadual adalah kawasan yang ni. So sekarang ni apa yang kita boleh buat? Nilai keseluruhan adalah 1. Jadi P Z lagi kecil daripada 1.351, dia kawasan tengah, betul? Sama juga dengan 1 keseluruhan tolak P Z lagi besar daripada 1.351. Tolak luas ni dengan tolak luas
ni luas belakang ni sama dengan luas depan. Tolak P, Z lagi kecil daripada negatif 1.351. Sama dengan 1 tolak, jadi lagi besar daripada 1.351. Ni dengan ni adalah sama dengan tolak 2 P, Z lagi besar daripada 1.351. Sama dengan, so nilai ni boleh tengok dekat jadual 1.351. Jadi 1.351, 1.3 dekat sini, 5 dekat sini. So dia punya dekat sini nampak 1.35. So sini adalah 0.0885. So 1.351, 1 dekat sini. So kalau tengok nilai dia adalah 2. Jadi 0.0885 kena tolak dengan 0.0002. Jadi kita dapat, so tolak 2 kat belakang 0.0883. 1 tolak 2. So ni tadi daripada jadual 0.0883. Jadi kita dapat 1 tolak 2 darab 0.0883 dapat 0.8234. 0.8234. 14. Selesaikan persamaan. Okey, selesaikanlah. So kita ada 3 sin 2x sama dengan 4 cos x. Okey, so sekarang ni apa yang kita boleh buat? Kita ada sin 2x. Sin 2x ni kita boleh kembangkan. So sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. So 3 2 sin x cos x sama dengan 4 cos x. So kita kembangkan 6 sin x cos x sama dengan 4 cos x. Kita bawa dekat satu bahagian. 6 sin x cos x tolak 4 cos x sama dengan 0. So kita boleh fakturkan keluar cos x. So 6 dengan 4, 2 pun boleh keluar. Betul? Jadi tinggal 3 sin x tolak 4 ni 2 dah keluar, 2 cos x dah keluar, tinggal 2 sama dengan 0. Jadi 2 cos x sama dengan 0, cos x sama dengan 0. Untuk yang ni pula 3 sin x tolak 2 sama dengan 0. Sin x sama dengan 2, Jadi sin x sama dengan 2/3. Okay, daripada graf cos x, kita tahu ni graf cos x. Bila cos x sama dengan 0, yang dekat paksi x ni, kini kita dapat adalah 90 darjah dengan 270 darjah. Jadi kita tahu sini x sama dengan 90 darjah dengan 270 darjah. So dekat sini x sama dengan 2/3. Kita tahu dekat kita punya kuadran ni, sin ni positif, dia STC. Okay, saya terlalu comel. Okay, kita tahu sin ni positif dekat kuadran kedua dengan kuadran pertama. So guna kalkulator, x sama dengan sin negatif 1 2/3. Kita dapat, so shift sin 2/3. Kita dapat 41.81. So kita dapat 41.81. Kita tahu dekat kuadran kedua ada lagi 1. Sama juga dengan 180 tolak 41.81. Kita dapat 138.19 darjah. Jadi nilai x ada 4. 1, 2. Sini 3, 4. So kita susunlah 41.81, 90, 138.19. Lepas tu 270. So ni adalah dia punya jawapan. B. Selesaikan persamaan serentak dengan keadaan dua-dua adalah sudut tirus. So sudut tirus ni kurang daripada 90 darjah lah. So kita keluarkan 2 cos x tolak y sama dengan punca kuasa 2, 3. Lepas tu 2 cos x tambah y sama dengan 1. So ni yang pertama, yang ni yang kedua. Okay, cos x tolak y sama dengan
Okey, 2 cos X tolak Y sama dengan punca kuasa 2, 3. Jadi, cos X tolak Y sama dengan punca kuasa 3 per 2. So, X tolak Y sama dengan cos negatif 1 set 3 per 2. Kita dapat. So, kalkulator shift cos punca kuasa 2, 3 per 2. Kita dapat 30 darjah. Jadi kita dapat 30 darjah. Ni yang pertama lah. Kita memang stay 30 sebab dia dah cakap sudut tirus. Memang sudut dia kurang daripada 90 je. So yang ni. Untuk yang kedua, 2 cos X tambah Y sama dengan 1. Cos X tambah Y sama dengan 1 per 2. X tambah Y sama dengan cos negatif 1, 1 per 2. So guna kalkulator. Shift cos 1 per 2 1 bahagi 2 boleh. Nak buat pecahan pun 1 per 2 pun sama je. Dapat 60. So kita dapat 60. So ni yang kedua. So kita dah ada X tolak Y sama dengan 30. So kita boleh buat persamaan serentak lah. X tambah Y sama dengan 60. Nak hapuskan X ke nak hapuskan Y? Contoh kalau nak hapuskan Y, so nak hapuskan Y negatif. Kalau kita tambah dengan positif terus jadi kosong. So kita boleh tambah. X tambah X dapat 2X. Negatif tambah positif jadi kosong. Sama dengan 90. X sama dengan 90 bahagi 2 dapat 45 untuk X. So kita tahu X tambah Y sama dengan 60. Kita nak cari Y. Y sama dengan 60 tolak X. Sama dengan 60 tolak 45, kita dapat 15. So dia nak X dengan Y. So X ni 45 darjah. Y ni 15 darjah. 15 darjah 6 menunjukkan segitiga ABC. Diberi luas segitiga adalah 21 cm persegi dan BAC adalah sudut cakar. Sudut cakar ni apa? Obtuse angle lah. Maksudnya lebih daripada 90. Dia 90 sampai 180 lah. Okay. So dia kata luas segitiga ABC adalah 21 cm persegi. Okay. Cari BAC. So sekarang BAC dekat sini. So macam mana nak guna formula? Kena tahulah formula ni, solution of triangle. So bila kita kira luas, area sama dengan half AB sin C. Di mana nak guna formula ni mesti kena tahu sisi antara dua sisi antara satu sudut. So kalau tengok ni, sekarang kalau sini A, sisi ni kita dah ada 14 dengan 5. So kita boleh kira sudut ni. Kalau ikut formula ni, half 4 darab 5 darab 14 sin A sama dengan luas lah. So ni formula half AB sin C, di mana AB ni sisi antara dua sudut. So kalau ikut formula ni C, so ni A, ni B. Okay, ni C kecil. Ni formula dia. Jadi luas kita tadi sama dengan 21 sama dengan separuh AB adalah 14 dengan 5. Nampak sisi, dua sisi antara satu sudut. 14, 5 sin A. So sin A sama dengan, so ni kita boleh potong jadi 7. Sin A sama dengan 21 bahagi 7 darab 5, 3, 5. A sama dengan sin negatif 1, 21 per 35. Kita dapat, jadi shift sin 21 per 35 36.869. Jadi 36.869 ni adalah sudut sini. Tapi dia dah cakap siap-siap, dia kata obtuse angle. So mesti lebih daripada 90 darjah. Dan kita ada sin kat sini. So kalau sini 36.869, jadi A ni adalah 180 tolak 36.869, kita dapat, so 180 tolak 36.869, 143.131. So 143.131.
darjah. B, panjang BC dalam cm. So, kita dah ada sisi ni. Kita pun dah ada sudut ni 143.131 ataupun 13 darjah pun dah cukup. So, kita nak cari BC. Bila kita dah ada sisi antara dua sudut dengan dia punya sudut bertentangan, kita boleh guna formula cos lah. Jadi BC kuasa 2 sama dengan yang ni kuasa 2 tambah yang ni kuasa 2. Ni formula lah. 14 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak 2. Yang ni darab ni 14. 5. Lepas tu cos dia punya sudut. Cos 143.13 darjah. Sama dengan 14 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak 2 darab 14 darab 5 darab dengan cos 143.13 tutup balik dapat 332.998 lah ataupun 332. Okey, 332.998 ataupun kalau daripada macam ni kita boleh terus BC sama dengan terus buat punca kuasa 2 semua ni terus masuk calculator and terus dapat jawapan lah. So punca kuasa 2 jawapan tadi adalah 18.248 unit dia dalam cm. C, panjang garis serenjang dari A ke BC. Jadi A ke BC 90 darjah kat sini dia nak tahu berapa panjang dia lah. So tadi kita keluarkan dulu yang kita dapat tadi. Ini adalah 143.13 darjah. Di mana panjang BC tadi adalah 18.248 cm. So macam mana kita nak tahu panjang dia ni macam mana? So kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita keluarkan segitiga yang kita ada sekarang 5 cm, kita tahu yang ni ada sini. Sini ada, bertentangan kita ada. So, kita kena ada lagi satu nilai untuk kita guna formula solution of triangle lah. So, kita boleh cari sudut dekat sini. Nampak? Sudut dekat sini. Kita guna segitiga besar untuk cari sudut BCA. So, mula-mula kita cari BCA sama dengan berapa. Bila kita dah ada BCA kat sini, baru kita boleh kira panjang ni. Okay. So nak kira BCA sekarang ni apa yang kita kena ada? Okay. Semua sisi dah ada, satu sudut pun dah ada. Nak guna sine rule boleh, nak guna cosine rule pun boleh untuk cari sudut dekat sini. Kalau guna sine rule, okay, sudut bahagi dengan bertentangan. Jadi kita tengok C, sin C bahagi dengan 14 sama dengan, so ni kita ada sin 143.13 bahagi dengan 18.248. Jadi bawah ni sin C sama dengan, so guna calculator, sin, alamak, kita buat macam ni lah. Okay, sin 143.13 tutup balik per dengan 18.248. Okay, so kita darab dengan 14. So kita dapat 0.4603. 0.4603. Jadi C sama dengan, okay, 0.4603.255 nak panjang pun boleh. Tekan shift, tekan sin 0.4603. Okay, kita dapat 27.4064. 27.406 darjah. Sekarang kita dah ada sudut dekat sini 27.406 darjah. Okay. Kita dah ada sudut dekat sini, dia bertentangan dengan ni. Kalau kita dah ada sudut sini, kita boleh bertentangan dengan ni guna sine rule. Okay, so kita nak cari sudut kat sini, kita bagi dia x betul. Kita tahu x per dengan sine 27.406 sama dengan atas ni sisi bahagi dengan sudut, sin sudut. So yang sini pun kena sisi bahagi dengan sin sudut. Sisi dia adalah 5 bahagi dengan sin 90.
Jadi X sama dengan 5 bahagi sin 90 darab dengan sin 27.406. So guna kalkulator. 5 bahagi dengan sin 90 darab dengan sin 27.406. Tutup balik. Sama dengan kita dapat 2.301. So ni adalah X dan ini adalah dia punya panjang garis renjang. Jadi panjang garis renjang dia, panjang garis serenjang sama dengan 2.301 cm. Okey, habis.